Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang dihormati saudara Najib kita dan juga semualah sahabat yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 30. Dan bab kita ni ialah bab kedua kitab yang telah diperinci ayat-ayatnya. Beberapa persoalan sekitar kitabullah. Di sini ada 4 persoalan yang patut mendapat perhatian. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab hidayah yang membawa anda kepada hidayah Allah, menyelamatkan diri anda dari seksa neraka dan dari aib serta kehancuran. Al-Quran menyeru anda untuk menyelamatkan para penghuni rumah anda dan masyarakat di sekitar anda dari laknat Allah, dari murka Allah dan dari kebencian Allah. Al-Quran membawa anda ke syurga yang luasnya seluas bumi dan langit. Al-Quran mengajak anda untuk meninggalkan bisikan dan godaan syaitan, keraguan-raguan, segala penyakit hati, kemaksiatan dan pelanggaran perintah Allah. Al-Quran adalah kitab hidayah. Jadi kita dapat satu persatu diceritakan oleh pengarang kita ini tentang peranan Al-Quran. Dan yang paling penting di sinilah kalau kita perhati kitab hidayah yang membawa anda kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dibawa oleh Nabi kita SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia, supaya manusia itu betul jalannya, supaya manusia itu jalan yang dilalui itu adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang juga rasa penting untuk kita faham, bahawa Al-Quran ini menjadi tumpuan kepada segala kebaikan. Tumpuan kepada segala kebaikan yang mana kita yang menjadi pengamal kepada Al-Quran itu sangat beruntung, kerana Al-Quran itu menjadi ibu kepada segala kebaikan. Dan juga kalau kita ambil satu lagi di sini untuk kita syarah sikit, ialah Al-Quran itu yang menyatakan apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Contohnya, dan dari kebencian Allah. Ada manusia ni Allah benci dia. Ada manusia Allah kasih pada dia. Kalau orang ni nakkan supaya Allah kasih pada dia, maka sentiasalah dia dalam keadaan menjadikan Quran itu sebagai teman rapat dia. Untuk menjadikan kita ni rapat dengan Al-Quran, itu pun adalah memerlukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu soalan, ada orang tanya baru-baru ni. Dia beritahulah, dia kata ada seorang ni pelajar pekerja di tempat Ana ni. Dia ada masalah sikit dengan dosa. Dia sebutlah dosa dia, satu dosa yang dia sentiasa buat. Dan dia seolah-olah tak dapat nak jauhkan diri dia daripada dosa. Jadi bila dia kemukakan soalan tu kepada saya ni nak jawab apa? Akhirnya saya kata macam ni. Hati kita ni adalah tempat terkumpulnya kebaikan dan juga kejahatan. Kalau hati kita ada kebaikan, maka kebaikanlah kita dapat, insya-Allah. Dan bila daripada kebaikan itu, dia akan keluar dan kita akan beramal dengan kebaikan. Tetapi kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka dia akan keluar daripada diri kita itu akan segala kejahatan. Kejahatan itu menyebabkan hati kita jadi gelap. Jadi anda jawablah supaya kita ni sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan cahaya kepada hati kita. Dan cara untuk mendapatkan cahaya pada hati kita ialah membaca Al-Quranul Karim. Itu antaranya yang boleh menjadikan hati kita itu terang dan juga disuluh dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak jawab lain, nak jawab apa lagi selain daripada jawapan itu? Al-Quran lah sebagai suatu cahaya kepada kita, sebagaimana disebut oleh penulis kita tadilah. Yang kedua, Al-Quran telah memberi agihan yang sesuai bagi setiap persoalan.
soalan-soalan yang diberikan oleh Al-Quran ini, ada topik-topik dia, ada tajuk-tajuknya, yang merupakan suatu penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tauhid. Misalnya tauhid merupakan sebahagian paling banyak dalam Al-Quran. Kerana tauhid merupakan tema terbesar dari kehidupan. Jadi kalau kita tengok Al-Quran, maka bahagian tauhid ini merupakan bahagian yang paling utama yang dibicarakan oleh Al-Quran. Topik-topik tauhid ini adalah merupakan perkara-perkara utama dalam Al-Quran. Sebagaimana kita semua tahu bahawa bila Rasulullah SAW diutuskan ke kota Mekah, maka dua perkara yang menjadi perkara yang difokuskan oleh baginda SAW. Yang pertama ialah tauhid, yang kedua ialah akhlak. Jadi Quran itu juga adalah merupakan kitab akhlak. Tajuk tentang ghibah, yakni mengumpat orang, hanya diberi perhatian dalam 2 atau 3 ayat sahaja, kerana ghibah merupakan persoalan yang terbatas. Mengadu domba diberikan perhatian dalam 1 ayat, merendahkan suara 1 ayat, dan tentang rendah diri dalam berjalan diberikan perhatian dalam 2 ayat. Gitu ya, sebab kita dapat tahu yang ini daripada penjelasan pengarang kita, yang kita rasa bahawa perkara riba atau mengumpat orang ni sangat besar, topiknya besar. Tetapi dalam Quran diberikan 2 atau 3 ayat sahaja. Kerana fokus Quran tadi, sebagaimana yang disebutkan, adalah berkaitan dengan tauhid. Manakala yang kita juga rasa bahawa ianya besar, seperti mengadu domba, melaga-lagakan orang, diberikan perhatian dalam 1 ayat sahaja. Juga merendahkan suara 1 ayat. Bagaimana yang kita semua tahulah, merendahkan suara itu maksudnya ada dalam ayat Quran ini tentang arahan supaya merendahkan suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi SAW. Ada 1 ayat saja. Tapi yang paling penting tadilah tauhid. Yang bertahan dengan tema-tema mendasar dan penting yang besar seperti tauhid, iman, ihsan, Islam, solat, kebajikan dan perdamaian. Al-Quran telah memberikan ruang perbahasan yang amat besar. Jadi pengarang kita beritahu bahawa topik-topik atau tema-tema yang lebih basic lah, yang lebih asas berkaitan dengan tauhid, iman, ihsan, Islam, solat, kebajikan dan perdamaian. Kalau ada pun di kalangan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan cerita-cerita, kisah-kisah, ia melibatkan kisah-kisah yang diambil daripada topik-topik tauhid, iman contohnya, ihsan, itulah. Ini merupakan pelajaran berharga bagi para da'i agar di saat mereka berbicara, hendaklah mereka memberikan bahagian yang sesuai dengan besar kecilnya persoalan dan dengan mempertimbangkan impaknya dalam kehidupan nyata. Itulah keadaannya kita kalau pendakwah ataupun doa ataupun da'i lah. Da'i ni mufrad dia ataupun singular dia. Kalau seseorang pendakwah itu, bila dia nak mulakan kerja-kerja dakwah dia kena ambil perkara-perkara besar-besar dulu. Tak boleh ambil perkara yang kecil-kecil. Yang mungkin perkara itu boleh disentuh pada masa-masa akan datang. Umpamanya yang selalu kita sebutlah, kita sebut bagaimana kalau orang main bola tu. Kalau orang main bola, dia tengah-tengah main bola, dia berhenti, cabut kemuncut lah kita panggil bahasa sana, kemuncut di stokin dia. Masa yang dia gunakan tu masa tak betul lah, bukan masa tu lah sepatutnya dia ambil peluang untuk cabut kemuncut di stokin dia. Kerana target utama dia ataupun objektif utama dia kejar bola tu dan juga dia nak sumbat masuk gol, itu saja. Tapi kalau dia sibuk dengan stokin dia yang kecil-kecil tu, nanti hadaf ataupun objektif utama dia untuk sumbat bola tu jadi terlepas lah. Begitulah juga dengan pendakwah. Bila pendakwah,
mula fokus benda-benda kecil saja, maka menyebabkan topik-topik dakwah yang besar-besar yang patut difokuskan ketinggalan lah. Yang ini sebenarnya kalau kita boleh fokus kepada perkara seperti duk sibuk dengan selawat, bukanlah tak boleh selawat lah, nak selawat banyak-banyak mana, tapi selawat itu dihukum dia sunat. Ada perkara-perkara wajib yang perlu kita fokus dalam kerja-kerja dakwah kita. Sambil-sambil kita bekerja memfokuskan benda-benda besar dalam dakwah, maka kita bolehlah berselawat ataupun seumpamanya. Umpama juga kalau kita rasa bahawa sembahyang sunat itu lebih utama daripada sembahyang fardu. Maka ada orang ni dia sembahyang sunat, okeylah subuh tu ataupun qiyamul lail dia bangunlah untuk solat qiyamul lail ataupun solat tahajud 2, 4 rakaat atau 6 rakaat. Tapi tiba-tiba subuh tak bangun, subuh tak terkejut. Jadi apa erti dia sembahyang tahajud tu sedangkan yang fardu 2 rakaat tu dia tertinggal? Apakah Allah menerima kerja-kerja dia untuk mendirikan solat tahajud tu? Apakah Allah terima? Kalau yang dah besar-besar tu, yang fardu tu kita tak buat, biasanya yang kita faham, yang kecil-kecil seperti yang sunat-sunat ni, Allah tak terima lah. Sebab yang fardu tu kita tinggal. Begitulah juga dengan pendakwah. Kalau kita sebagaimana yang kalau kita ambil contoh yang berlaku kepada Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada dia di satu tempat di Kufah ataupun di Iraq, ada orang yang bertanya pada dia tentang hukum binatang ataupun kuman ke ataupun binatang kecil yang hinggap pada badan dia lalu keluk dia pukul lalu mercik darah daripada binatang kecil tu ataupun serangga lah. Dia tanya hukum tu. Tiba-tiba Ibnu Abbas kata, kamu ni tanya soalan kecil. Sedangkan yang besar berlaku depan mata, iaitu ada orang bunuh Saidina Hussein, pancung kepala dia. Cucu Rasulullah SAW, kamu tak ambil hirau yang tu, kamu tak tanya. Yang tu lebih besar, jauh daripada apa yang kamu tanya, yang kecil-kecil ni. Sepatutnya kamu ambil berat tentang bagaimana keadaan orang yang telah menghina ataupun memancung tengkuk cucu Rasulullah SAW. Gitulah yang saya terbaca satu, bila kepala Saidina Hussein dibawa kepada siapa ya, gubernur masa itulah, tak ingat nama dia, dibawa diletak dalam dulang kepala tu, letak depan gubernur tu, dan ketika itu adanya Anas bin Malik, ada Anas bin Malik sahabat Nabi. Dan gubernur ni dia ambil kayu, dia cucuk-cucuk mata Saidina Hussein di kepala tu lah, yang datang tu kepala saja. Lalu Anas bin Malik kata, kamu tahu ke tidak siapa yang kamu main cucuk-cucuk tu? Kamu tahu ke tidak siapa dia? Ini adalah cucu Rasulullah SAW, yang mana cucu Rasulullah Saidina Hussein ini di antara orang yang paling mirip, paling iras mukanya dengan Rasulullah SAW. Tak benar tu boleh main cucuk-cucuk macam tu je. Jadi kita beralih tadilah, kita ambil semula tadi bahawa jangan sekali-kali kita layan benda-benda kecil ni. Benda-benda kecil ni nanti akan jadi masalah, sehingga masalah-masalah besar yang perlu kita fokus tu tercicir. Inilah juga mungkin boleh kita sebut tentang masalah orang yang fikir yang serang Israel itu Syiah lah, Houthi di Yaman pun Syiah lah. Banyaklah benda-benda macam ni yang diceritakan oleh orang, dan kita rasakan bahawa masa perang sekarang ni tak payah kita kisah sangatlah benda-benda macam tu. Yang perlu kita kisahkan ialah macam mana nak menyelamatkan sahabat-sahabat kita di Palestin. Itu yang patut kita ambil cerita, kita ambil kisah. Tapi lagi teruklah sebab mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang ada tengok tentang bagaimana gambar, rasanya dalam TikTok ada, dalam Facebook pun ada, rasanya gambar sebelah tu gambar
runtuhan bangunan di Gaza. Ada semua sahabat-sahabat kita di sana berjalan kaki. Dan gambar sebelah ni gambar konsert yang dibuat di mana? Konsert yang dibuat di Mesir, yang jumlah dia ratusan ribu orang. Jadi dalam suasana jauhnya tempat Mesir tu dengan Rafah tu sekitar 50 kilometer tempat dia buat tu konsert tu. Dengan keadaan umat Islam kita yang kelaparan, yang tiada air, tiada makanan, mereka boleh bergalak bergata di tempat yang hampir-hampir kita kata di sini bahawa tempat tu sangat hampir dengan Rafah, tempat di mana Yahudi telah membunuh umat Islam. Mereka bukan sekadar tidak ambil peduli tentang sesama Islam, tetapi mereka seolah-olah tidak merasa kesian belah langsung dan tidak ambil peduli pun tentang apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Rafah ataupun di Gaza. Begitulah keadaan manusia yang juga berlaku di masa penjajahan dulu. Bila ada satu kampung di Kuala Berang di Terengganu ni, sedang Inggeris menjajah, menawan tanah tanah Terengganu, berlaku satu peristiwa di Kuala Terengganu, di satu surau. Soalan dia sembahyang, dia ada kuliah, dan ada orang tanya tentang hukum kunut tu, baca ke tak baca. Dia tanya pasal kunut. Jadi dalam keadaan tanah tu ditawan oleh penjajah, dia tak ambil peduli pun. Tapi yang dia ambil peduli ialah cerita tentang kunut tu sunat ke wajib, patut baca ke tak baca. Benda-benda kecil macam tu dia tanya. Yang kunut tu dia baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Kalau dia terasa tertinggal, ganti dengan sahwi dua kali, sujud sahwi 2 kali. Kalau dia tak sujud sahwi pun sunat je sujud sahwi, tak ada masalah. Tapi tengah-tengah keadaan British menawan, merampah tanah orang Islam, dia boleh tanya benda yang tak ada langsung kaitan, bahkan benda tu kecil je. Sepatutnya dia ambil kira sebagaimana disebut oleh pengarang kita ni, ambil benda yang besar-besar, utamakan benda yang besar-besar sekarang ni, begitu. Satu lagi juga mungkin perkara yang memalukan sangatlah, yang berlaku di parlimen baru ni, yang disokong oleh 24 orang ahli parlimen. Sangat memalukan lah. Boleh diluluskan satu keputusan, satu akta ke whatever lah, dengan hanya 24 orang hadir. Sepatutnya benda-benda macam tu diambil berat lah. Jangan buat apa-apa keputusan lah. Sepatutnya speaker tu ambil berat sikit lah. Tak payahlah. Walaupun agenda kata nak undi ni, nak undi tu, oleh kerana kehadiran tu 24 orang, tak sampai separuh. Buat lain kali lah patutnya. Tapi diundi juga. Sampai benda tu diluluskan dengan hanya sokongan 24 orang ahli parlimen saja. Itu benda yang sangat memalukan lah. Sangat memalukan. Benda yang patut kita boleh ejah lah benda tu. Sepatutnya. Seterusnya, kita ambil perenggan sikit lagi ni. Ada kalanya seseorang da'i berbicara panjang lebar dalam masalah-masalah yang tidak asasi, tanpa sedikit pun memberikan ruang waktu untuk membahas tentang tema tauhid. Sedangkan tema tauhid itu adalah satu perkara yang sangat penting. Mungkin anak boleh beritahu sikit tentang perkara yang perlu kita ambil berat lah. Antaranya, kalau dulu kita rasa bimbang dengan sekularisme. Sekular ni kita faham bahawa dia mengasingkan kehidupan dunia dengan agama. Itu yang kita faham secara kasar lah. Tapi saya dengar satu khutbah Jumaat, rasanya betul lah khatib ni cakap macam tu, betul lah. Dia cakap macam mana? Dia kata, kita ingatkan sekularisme itu dah berat dah kerana mengasingkan agama dan kehidupan dunia. Rupanya zaman kita ni dan zaman akan datang, ada lagi yang berat lagi daripada sekularisme. Apa dia? Pluralisme. Menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Itu lebih teruk lagi daripada sekularisme.
Sekular tu kita rasa teruk dah dulu, zaman-zaman saya muda-muda dulu. Yang kita terlibat dengan dakwah, terlibat dengan kerja-kerja usrah ke apa ke, kerja-kerja perjuangan ni. Kita rasa sekular tu paling atas lah, paling teruk lah. Tapi rupa-rupanya dewasa ni setelah puluhan tahun kita terlibat dengan kerja-kerja dakwah, kita dapati bahawa lagi teruk datang ni. Pertama di Malaysia lah, kita fokus di Malaysia, lagi teruk datang. Apa yang datang? Pluralisme. Itu yang berlaku sekarang. Menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Ada pula yang pergi buat TikTok, buat komen bahawa saya pergi ke mana, saya pergi ke kuil dan saya dapati bahawa agama Hindu ini menyamai agama Islam. Ada ke pula macam tu? Apa cek punya cek, tengok punya tengok, geng Siti Kasim juga. Itulah keadaannya. Dan kita rasa bahawa pengarang kita kata masalah tauhid ini adalah masalah paling utama yang perlu difokuskan oleh para da'i ataupun para penceramah-penceramah kita yang berceramah di surau masjid. Dia kena fokus tentang tauhid itu. Yang ketiga, Al-Quran menyeru umat Islam, umat manusia untuk memperhatikan tema-tema besar seperti ihsan, iman, amal soleh, keadilan, takwa dan kejujuran. Persoalan-persoalan besar itu selalu akan kita jumpai dalam banyak tempat dalam Al-Quran sebab hal itu merupakan tema-tema dasar yang penting. Qadiyah kuliah yang wajib untuk diterangkan. Kita kena tengoklah contohnya buku-buku kita ni, buku yang kita guna ni pun macam tu juga. Bila kita perhatikan buku kita ni, maka kita akan dapati bahawa ada perkara yang diberitahu kepada kita supaya kita ni ambil berat ke perkara yang sebagaimana kita sebut tadilah. Maka itu merupakan suatu cara yang dianjurkan oleh Dr. Ed Qarni, pengarang kita ni, kepada para da'i, para du'a untuk mengambil suatu kaedah untuk mengajar, untuk berkuliah yang memberi fokus kepada benda-benda besar seperti yang disebut tadi, seperti ihsan, seperti amal soleh, keadilan, takwa dan kejujuran. Begitulah. Kadang-kadang kita dengar khutbah Jumaat, khutbah Jumaat ni bila ada isu-isu tertentu, jaranglah kita jumpa isu khutbah Jumaat ni isu yang kadang-kadang jadi boring orang jemaah dengar. Tapi ada juga kadang-kadang yang kita dengar tu kita jadi boring. Apalah punya tajuk khutbah ni. Khutbah tempat kita pun kadang-kadang bukanlah sentiasa. Kadang-kadang ada khutbah tempat kita ni yang fokus dia benda-benda yang tak patut-patut, benda yang ringan-ringan, benda yang kecil-kecil, begitulah. Masa ana khutbah di Masjid Pengadang baru ni, awal bulan ni ada sekali khutbah dan juga tazkirah Jumaat. Saya tak ingat pula hari itu adalah setahun berlalunya serangan serangan Israel kepada Gaza. Tak perasan yang tu. Jadi kebetulannya saya fokus khutbah tu kepada isu lain. Selesai saja khutbah dan sembahyang Jumaat, ada seorang sahabat saya ni, dia kata, kenapa tak fokus kepada Taufan Al-Aqsa ni yang dah 1 tahun hari ni? Saya kata lah, tak teringat. Dia baru beritahu kat saya kan. Jadi kalau dia beritahu awal-awal sehari sebelum tu, jadi senanglah kita buat khutbah tu untuk fokus kepada Taufan Al-Aqsa yang dah genap 1 tahun usianya. Jadi terasa jugalah kita rugi sebab apa, tidak fokuskan khutbah Jumaat itu kepada isu yang sepatutnya kita fokuskan. Itu isu Taufan Al-Aqsa. Sepatutnya kita fokuskan yang macam tu. Al-Quran mengutuk perbuatan-perbuatan jahat. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan seumpama itu seperti dusta, keburukan, perbuatan keji, kemungkaran, penipuan,
penganiayaan, kezaliman, kufur dan sikap munafik. Itulah antaranya yang perlu kita fokuskan. Contohnya sekarang ni, minta maaf lah sebut, ramainya orang munafik sekarang ni. Yang kita tengok dalam TikTok, kadang dalam Facebook, kadang-kadang dalam Instagram, yang mempertahankan orang yang bukan Islam. Ni jenis-jenis orang yang perlu kita fokus juga. Munafik yang jelas-jelas mempertontonkan pada kita tentang kemunafikannya. Tulis bela orang yang bukan Islam. Bela agama orang bukan Islam. Agama dia membela juga. Dan dalam waktu yang sama, orang yang munafik ini, dia mengutuk sesama Islam. Dia menghina sesama Islam. Kalau orang Islam buat silap, dia cepat-cepat mengata dan mengutuk, menghina. Tapi kalau orang kafir buat silap apa-apa, dia senyap, dia tak buat apa-apa pun. Dia tak cakap apa-apa pun. Bahkan dia bela lagi, yang jelas-jelas nampak silap orang kafir ni, dia pertahankan, dia bela. Tapi orang Islam walaupun betul pun, dia cuba selewengkan. Dia cuba mengata kepada umat Islam. Ada dah jenis macam tu. Jenis yang munafik. Jadi bila kita nak fokuskan sesuatu, kita fokuskan tentang munafik itu. Kerana kita pernah fokuskan dalam topik kita bincang dulu berkaitan dengan kiamat dulu. Saya ingatkan baliklah. Masa kita bincang tentang kiamat dulu, ada satu hari yang berlaku di kota suci Madinah bila Dajjal datang. Dajjal akan hentak kaki dia ataupun ada kata bahawa akan berlaku gegaran di kota suci Madinah Al-Munawwarah, 3 kali gegaran. Dan daripada situ selepas habis gegaran yang ketiga, maka keluarlah daripada Madinah itu fasik, fasiqah, munafik, munafiqah. Daripada Madinah mendapatkan Dajjal dan memberi taat setia kepada Dajjal. Orang yang disebut oleh hadis Nabi mengatakan bahawa Nabi kita menyebut sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar ini ahli Madinah yang munafik ada, iaitu munafik yang lelaki, yang munafiqah ada, munafik yang perempuan, fasik ada orang fasik yang lelaki, dan fasiqah orang fasik yang perempuan. Dan boleh dikatakan disebut dalam ni 2/3 penduduk Madinah yang ciri-cirinya tadi itu keluar daripada Madinah mendapatkan Dajjal, lalu memberikan taat setia kepada Dajjal, menjadikan mereka itu sebagai pengikut setia kepada Dajjal. Inilah yang bakal berlaku. Menunjukkan bahawa, dan kita kena ambil berat sangat, kena ambil berat yang ini, 2/3 ahli Madinah itu menyokong Dajjal. Dan yang tinggal hanya 1/3 saja. Baki 1/3 saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada perjuangan Imam Mahdi ketika itu. Jadi kalau kita ambil ratio ini, iaitu 1/3 dan 2/3, kalau kita pergi lebih lebar lagi, satu dunia ini 2/3-nya adalah munafik dan munafiqah, fasik atau fasiqah. Yang tinggal orang yang benar-benar beriman ialah 1/3 saja. Lebih perlu kita faham lagi bahawa yang Islam, yang mukmin, yang benar-benar Islam, yang benar-benar mukmin ini sedikit daripada golongan yang mukmin, yang munafik, yang fasik, yang itu 2/3. Setiap 3 orang, 2 orang yang fasik ataupun yang munafik. Setiap 3 orang, seorang saja yang benar-benar mukmin. Itulah bakal berlaku. Jadi, bila kita bincang tentang topik-topik Al-Quran, kita mesti fokuskan tentang munafik ini. Kerana orang munafik ini tidak akan kurang di atas muka bumi. Malah dia akan bertambah. Kita sekarang ni berhadapan dengan masalah di hadapan kita ni, kita berhadapan dengan masalah orang munafik ni lah. Orang munafik ni. Yang dia tak fikir langsung tentang anak cucu dia akan datang ni jadi apa, nak duduk kat mana, nak tinggal kat mana. Dia tak peduli yang tu. Yang dia pertahankan sekarang ni, pertahankan orang yang bukan Islam. Orang kafir ni dia pertahankan.
Dan seolah-olah dia ni tak ada anak cucu cicit akan datang ni. Dia ingat bahawa di Malaysia kita ni akan selamatlah dia dengan orang Melayu selamat dalam keadaan dia tu cuba pertahankan orang bukan Islam ini. Sehingga orang bukan Islam macam-macam benda buat tu pun dia boleh setuju lagi. Begitulah keadaannya. Yang keempat, Al-Quran penuh dengan keterangan-keterangan tentang hukum alam, iaitu sunnah kauniyah dan hukum yang berlaku sepanjang masa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan hukum yang tetap bahawasanya perolehan yang baik, kejayaan, kemenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Begitulah yang kita rasa bahawa ianya suatu pegangan yang perlu ada dalam setiap jiwa kita, setiap diri daripada kita ni kena ada pegangan itu. Bahawa yang kita pegang ini adalah kebenaran. Yang kita pegang ini adalah suatu yang akan dapat kemenangan. Itulah keadaannya. Jadi, bila kita rasa bahawa Al-Quran ini selama-lamanya akan menang, walaupun pada zahirnya kita tengok, dia tak menang. Sebagaimana yang kita saksikan, kita tengok sehari dua ni, bagaimana kalau tengok TikTok, scroll up, scroll down, semuanya keluar Yahya Sinwar. Gambar dia. Sekarang ni saya ada jugalah tengok scroll up, scroll down TikTok tu. Yahya Sinwar ni dia jadi orang yang sangat terkenal sekarang. Selepas dia mati, selepas dia syahid, dia sangat terkenal sekarang. Dan Yahya Sinwar ini telah berikan ucapan yang sangat menjelaskan. Dia terlalu jelas pada kita bahawa ini adalah suatu ucapan yang mana kita semua kena berpegang sama dengan dia. Contohnya dia kata, sebagaimana Rantisi, Syahid Rantisi kata, Yahya Sinwar kata benda sama. Dia kata, semua kita akan mati. Sama ada kita mati dengan penyakit, kita mati dengan belanggar, kita mati dengan apa-apalah, lemah ke apa ke. Tapi dia kata dia nak mati syahid. Sebab mati syahid ini mati yang sangat mulia. Mati yang sangat sangat cemerlang. Dan beliau mati dalam keadaan apa yang dia inginkan berlaku. Dia mati syahid. Mati syahid, tak ada orang boleh kata bahawa mati syahid ni mati hina. Bahkan mati syahid ni merupakan mati yang sangat mulia. Yang sangat-sangat mulia. Yang mana kematian ini akan dikenang oleh beberapa generasi. Namanya kekal di atas muka bumi. Yang dalam kubur tu, tak payah kita ceritalah. Tapi namanya di atas muka bumi, harum namanya. Sampai sekarang, musuh-musuh Islam seperti yang Yahudi, cuba sebarkan gambar dia yang last sekali tu, tapi gambar tu jadi satu perkara yang menaikkan nama beliau. Itu yang kita perlu ada dalam jiwa kita, bahawa Al-Quran yang kita pegang ini, Al-Quran yang sangat benar, Al-Quran yang kita pegang ini sentiasa bersifat menang. Sentiasa bersifat menang. Walaupun kita rasa bahawa kita kalah, tapi di sisi Allah kita menang. Kerana bila kita mati, Quran menjelaskan pada kita bahawa kita akan menjadi penghuni syurga. Orang kafir, sama ada dia menang ke, katakanlah dia menang atas muka bumi, dia tetap akan jadi penghuni neraka. Dan kemenangan hakiki yang perlu kita sematkan dalam jiwa kita ini sebenarnya ialah kemenangan akhirat. Itu yang patut kita utamakan. Tetapi kita tahu, orang yang sekular, orang yang tidak berharapkan Islam ini, dia sentiasa rasa bahawa kemenangan Islam ni tak ada faedah apa-apa. Ataupun dia rasa bahawa kemenangan Islam ini merupakan kemenangan yang tak perlu dicari pun. Dia rasa macam tu. Tapi slogan yang kita terima daripada sahabat-sahabat Brigade Qassam kita, kemenangan atau syahid. Dua tu je.
Jadi sebab kemenangan atau syahid ni sebenarnya dua perkara yang sama. Cuma kemenangan itu di atas muka bumi, syahid itu di negeri akhirat. Itu sebenarnya kita telah menang. Bila kita telah syahid, kita menang. Begitulah. Contoh mengenai hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan bahawasanya Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi, kita pun tahu, walaupun nampak ayat ni umum, tapi kita sebut tadi tentang keterangan-keterangan hukum alam. Contoh disebut dalam ayat ni, wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan bahawasanya Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Khianat ni kita tahulah macam mana. Khianat, kalau dalam pasal kita arus perbincangan kita itu ada sebut tentang Yahya Sinwar tadi. Jadi kita boleh sambunglah dengan yang itu, apa yang fakta yang disebut oleh pengarang kita tentang Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Khianat dalam ini, untuk kita sambung aliran perbincangan kita tadi, ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita suatu kenyataan tentang orang yang khianat. Orang yang khianat ini, kita tak nampak dia tu musuh kita. Sebab kalau jelas dia tu musuh kita, dia memang dah jelas musuh yang kita tentang. Tapi yang khianat ini, orang yang duduk di dalam kita. Sebagaimana yang kita dengar daripada berita bahawa Iran baru ni telah menangkap seorang yang dikira di antara ketua tentera dia juga, yang berpangkat besar juga daripada tentera dia, yang jadi spy kepada Israel. Macam tu. Sampai ada orang yang dikira sebagai orang yang berpangkat dalam tentera Iran masih lagi mengkhianati negara dia sendiri. Begitu juga kita tengok bagaimana Quran mendedahkan tentang mereka-mereka yang khianat di zaman Nabi SAW. Ada seorang lelaki di zaman Nabi, dia merupakan penulis wahyu Nabi. Dia masuk Islam 2 tahun. Dia di antara orang yang menulis wahyu Nabi. Tapi dia akhirnya murtad semula. Dan bila murtad, dia pun pergi ke Mekah dan dia beritahu bahawa Quran ni aku yang tulis. Macam-macam lah. Dia melakukan pengkhianatan kepada Nabi kita SAW. Macam-macam benda-benda tak betul dia beritahu. Inilah orang yang khianat. Kerana asalnya dia Islam, tetapi setelah dia keluar daripada Islam, dia cuba mendedahkan apa yang berlaku dalam Islam, tapi pendedahan itu bohong semata-mata. Ini orang yang khianat. Dan kita pun tahu, di mana-mana juga perkembangan Islam ini, daripada Melaka dulu lagi, kita tahu orang yang khianat ni siapa. Orang khianat ni, orang sama-sama kita juga. Orang yang di dalam kita juga. Mereka ni lah yang khianat. Sehingga jatuhnya kota Melaka. Dan kita terkenal lah si Kitol ni. Kita tahu bagaimana si Kitol ini wujud. Masyarakat kita zaman moden ini, si Kitol zaman moden. Ramai pula tu, bukan seorang, bukan dua orang. Tapi ramai. Begitulah yang kita alami sekarang. Dan kita berhadapan dengan suatu musuh yang duduk di dalam. Itu masalah besar kita. Musuh ini, dia makan duit. Musuh boleh upah dia dengan berjuta-juta ringgit dan dia sanggup gadai apa juga yang ada dengan dia sehingga sanggup gadai agama semata-mata nak dapatkan duit. Begitulah keadaan. Ada juga orang ni, dia hadapi ancaman daripada musuh-musuh dia. Misalnya sekarang ni, Yahudi tak benarkan diambil mayat Yahya Sinwar. Sebab apa? Sebab peluang dia kali ini supaya dia dapat tukar. Dia buat tukaran di antara mayat Yahya Sinwar dengan tebusan yang ditawan oleh umat Islam kita, mujahidin kita di Gaza. Dia cuba buat tawaran macam tu. Begitulah keadaan orang Yahudi, dia akan ambil peluang. Dan kita tahu bahawa
baru-baru ni ada juga dia beritahu Gaza ataupun Mujahidin telah membunuh 3 orang, dah lama juga cerita ni, 3 orang yang menjadi tali barut kepada Yahudi. Menjadi spy kepada Yahudi. Dalam keadaan macam tu pun, orang Islam kita ni yang sepatutnya dilatih dengan latihan-latihan yang agak agresif juga latihan itu, dia boleh ada lagi yang menjadi pengkhianat di dalam saf Islam. Dan firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Yunus 81. Dalam ayat ini, Allah maklumkan kepada orang yang khianat ni, orang yang mengharapkan kemenangan yang bukan Islam ini, orang yang mencerca umat Islam ini, orang yang sentiasa, yang kita kata tadi, mengkhianati umat Islam, mengkhianati umat Islam. Orang ni Allah kata, Inna Allah la yuslihu amalan mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Orang yang macam ni, dia jangan rasa suka cita. Dia jangan rasa suka. Bila dia khianat pada Islam, pada perjuangan Islam secara khususnya, dia jangan ingat dia boleh meneruskan sampai bila-bila. Jangan fikir macam tu. Allah akan berhentikan dia. Allah akan berhentikan dia. Allah akan jadikan dia orang yang gagal dalam kerja-kerja jahat dia. Menjadi spy ke, menjadi pengintip ke dan seumpamanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam waktu yang sama, Allah beritahu, ayat ni penulis kita ambil ayat ni, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik, kita tahu orang yang berjuang Islam, orang yang sentiasa support perjuangan Islam, orang yang sentiasa dalam keadaan patuh kepada perintah Allah, orang yang tahu tentang Al-Quran ini, dia menggunakan Al-Quran untuk mendekatkan diri dia dengan Allah contohnya. Inilah orang yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa orang yang berjuang Islam, orang yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, orang yang berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang dikatakan orang yang muhsinin ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran-ganjaran yang sangat hebat. Dan yang ini kita kena wujudkan rasa dalam jiwa kita ni bahawa ganjaran yang Allah beri ni sangat-sangat hebat. Dan kita kena rasa juga bahawa aku ni kalau boleh, aku nak jadi macam Yahya Sinwar tu. Kalau boleh. Dan aku ni kalau boleh nak jadi seperti manusia-manusia yang hebat dalam agama kita, yang sentiasa dicanang nama-namanya, seperti para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in misalnya. Contohlah kita ambil satu contoh, walaupun dia agak jauh sikit, tapi bolehlah kita ambil contoh. Bila Saidina Khalid ibn Walid telah digugurkan daripada jawatan Ketua Terus Tentera Besar oleh Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu diganti dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Tampuk pemerintahan tu diberi kepada Abu Ubaidah. Lalu bila ditanya kepada Khalid tentang Abu Ubaidah ini yang mengganti tempat dia sebagai Ketua Terus Tentera, Khalid kata apa? Khalid kata, telah datang kepada kamu aminun hadihil ummah. Telah datang kepada kamu seorang yang dikatakan orang yang jujur untuk umat ini. Siapa dia? Abu Ubaidah. Dia tidak kutuk, dia tidak hina, walaupun dia tahu Abu Ubaidah ni datang untuk menggantikan jawatan dia tu daripada jawatan besar Ketua Terus Tentera ketika itu. Dia tahu Abu Ubaidah yang gantikan dia. Tak ada dia sebut bahawa alah nampak, tak ada macam tu. Tapi dia sebut bahawa yang datang kepada kita ni ganti aku aminun hadihil ummah. Orang yang sangat sangat jujur
daripada umat ini. Bila bila Abu Ubaidah dengar ucapan daripada Khalid bin Walid macam tu, Abu Ubaidah pun sebut. Dia kata, kamu tahu ke tidak siapa dia Khalid bin Walid? Kata Abu Ubaidah, Saifun min suyufillah. Dia adalah salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Masing-masing memuji masing-masing ataupun memuji yang Khalid puji Abu Ubaidah, Abu Ubaidah puji Khalid. Begitulah keadaannya. Subhanallah ya. Orang yang mendapat ajrul muhsinin ini, kita bincang tadi tu, orang yang mendapat ajrul muhsinin, orang yang mendapat pahala orang Allah, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Itu juga kalau kita tengok ya, macam orang yang berbuat baik ni yang berlaku kepada kepada Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun cerita ni adalah ulama sebut, dia kata umur Abdullah bin Zubair tu tak sama dengan Muawiyah. Tapi kita ambil lah cerita ni sebagai suatu contoh ataupun renungan bersama. Bagaimana sikap para sahabat Nabi. Bila Abdullah bin Zubair mendapati bahawa tanah Abdullah bin Zubair ni sebelahnya tu tanah Muawiyah di Madinah, di Mekah. Di Madinah ke Mekah, di Madinah, di Mekah. Tiba-tiba pada satu ketika, pekerja-pekerja daripada tanah Muawiyah ni telah buat onar dalam kawasan tanah Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ni marahlah. Dia pun tulis suratlah kepada Muawiyah yang sedang berada di Syria sebagai gubernur. Dalam tu si Abdullah bin Zubair ni menyebutkan, dia sebut, wahai anak kepada Hindun pemakan hati. Dia sebut macam tu. Abdullah bin Zubair tulis surat kepada Muawiyah, oleh kerana rasa marahnya, maka dia tulis, wahai anak kepada pemakan hati. Maknanya Hindun ibu kepada Muawiyah. Hindun itu pernah makan hati Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi Hindun akhirnya masuk Islam. Oleh kerana marah sangat pekerja-pekerja Muawiyah ni ganggu tanah dia, ganggu kawasan dia, maka ditulis sampai macam tu, wahai anak pemakan hati. Bila sampai surat tu kepada Muawiyah, Muawiyah baca depan Yazid bin Muawiyah, anak dia. Muawiyah kata, kita nak buat apa ni dengan Abdullah bin Zubair, dia tulis surat macam ni. Kata Yazid bin Muawiyah, kita hantar tentera. Tentera ni depan dia di Mekah, belakang dia di Syria. Menunjukkan ramainya tentera, kita hantar tentera saja. Depan dia berada di Mekah, belakangnya, hujungnya berada di Syria. Maksudnya Yazid suruh serang je, senang. Muawiyah kata, berlembutlah, sepatutnya kita berlembut. Muawiyah pun tulislah surat kepada Abdullah bin Zubair, anak kepada 2 tali pinggang. Cantik bahasa Muawiyah. Walaupun Abdullah bin Zubair guna bahasa yang tak berapa elok. Tapi Muawiyah jawab, wahai Abdullah bin Zubair, anak kepada 2 pemilik tali pinggang. Siapa pemilik tali pinggang? Asma anak Abu Bakar adalah merupakan orang yang sempat dengan Nabi berhijrah, dan bapa dia Abu Bakar, dia telah mengikat makanan dengan tali pinggang. Dia tanggalkan tali pinggang kain dia tu dan dia belah 2. Satu dia letakkan kembali pada pinggang dia, satu lagi dia ikat pada makanan untuk Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dengan sebab itu beliau digelar dengan Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Jadi Muawiyah tulis dengan bahasa yang cemerlang memuji ibu dia. Abdullah bin Zubair tu dipuji oleh Muawiyah. Tak macam Abdullah bin Zubair tulis. Bila surat tu sampai kepada Abdullah bin Zubair,
Abdullah bin Zubair rasa bahawa tu surat yang ditulis tu ada kesilapan lah. Sebab lembutnya bahasa Muawiyah. Kata Muawiyah dalam tu, dia kata, aku tak dapat balik untuk menguruskan hal pekerja-pekerja aku. Tapi sekarang ni wahai Abdullah, kata dia, aku berikan tanahku dan pekerja-pekerjanya kepada kamu semua sekali. Dan kalau ada perkara lain, harta-harta lain yang ada pada aku, nasihat aku beri semua pada kamu. Itu jawapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selepas itu, Abdullah bin Zubair pun pecuk kuda dia, pergi ke Syria, menghadap Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pada paginya, dia menghadap Muawiyah dan dia cium dahi Muawiyah. Kata Abdullah bin Zubair, kamu ni Muawiyah, boleh menahan kemarahanmu dan kamu memang terkenal dengan orang yang sangat mengambil berat tentang kebaikan. Itu yang kita kata tadi, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kalau orang buat kasar pada kita, tak semestinya kita perlu balas dengan kekasaran. Tapi kita balas dengan baik, itu mahal harganya. Menjadikan orang tu lebih malu. Menjadikan orang tu lebih terkesan pada jiwanya. Itu antara yang paparan yang boleh kita bincangkan tentang Al-Quranul Karim yang diberitahu oleh penulis kita Dr. Al-Qarni. Jadi kita berhenti pada itulah ya. Nanti kita sambung pada B tu, Najib. Boleh je ya? Okey. Dekat itulah yang dapat nak bentangkan. Mudah-mudahan adalah manfaatnya sebesikit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi